Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, Kerajaan Persekutuan telah menyasarkan pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara. Sasaran ini termasuklah projek-projek perumahan yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama awam swasta atau Public-Private Partnership PPP, iaitu suatu bentuk kerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta di mana satu standalone bisnes diwujudkan yang akan dibiayai dan diuruskan oleh sektor swasta mahupun diperuntukkan subsidi yang bertujuan untuk dijual kepada rakyat pada harga yang lebih murah dari harga pasaran. Tuan Yang di-Pertua, di kesempatan ini Tenggara ingin mengajukan beberapa soalan kepada Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan agar penjelasan lanjut dapat diberikan terhadap perancangan pihak kerajaan berkaitan dengan projek perumahan mampu milik seperti berikut. 1. Apakah status terkini pembinaan rumah-rumah mampu milik di seluruh negara mengikut negeri? Mohon dipecahkan mengikut status pembangunan sama ada ia masih dalam perancangan, dalam pembinaan mahupun telah siap sedia dengan sijil layak menduduki CCC ataupun belum lagi menerima CCC. Kedua, berapakah jumlah peruntukan keseluruhan yang telah diluluskan dan dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan bagi menampung kos pembinaan rumah mampu milik di bawah RMK-12 dan berapakah anggaran nilai kos tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP yang telah diguna pakai bagi membangunkan projek-projek perumahan mampu milik maupun yang masih dalam perancangan. Mohon sertakan segala perincian mengikut agensi, jenis program perumahan dan dijawab hanya bagi projek perumahan untuk dibeli oleh rakyat kecuali program perumahan rakyat PPR. Dan ketiga, mohon pihak kerajaan menyenaraikan secara terperinci senarai projek-projek perumahan mampu milik yang telah diluluskan di dalam kawasan saya lah, Parlimen Tenggara dan berapakah kos yang terlibat. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat, bagi pelaksanaan inisiatif penyediaan rumah mampu milik atau singkatannya RMM di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras bagi penyediaan dan pelaporan RMM yang akan dilaksanakan oleh agensi penyedia perumahan di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pemaju swasta. Untuk tempoh bermula dari 1 Januari 2021 hingga 30 Jun 2023, sebanyak 99,041 unit RMM telah siap dibina. 162,860 unit masih dalam pembinaan dan 146,083 unit RMM di fasa perancangan. Ini menjadikan keseluruhan unit yang sedang dirancang dalam pembinaan dan siap secara keseluruhan berjumlah 407,984 unit daripada 500,000 unit yang disasarkan. Perincian mengenai status pelaksanaan RMM mengikut agensi penyedia perumahan sehingga 30 Jun 2023 adalah seperti berikut. Saya akan baca mengikut jadual. Untuk yang pertama, bawah KPKT, siap 28,532 unit, bina 23,035 unit, rancang 8,269 unit, jumlah 59,836 unit. Kerajaan Persekutuan iaitu agensi lain-lain tidak termasuk KPKT siap 24,037 unit, bina 39,464 unit, rancang 15,133 unit, maka jumlah 78,634 unit. Untuk kerajaan-kerajaan negeri, siap 36,689 unit, bina 49,514 unit, rancang 80,222 unit, jumlah keseluruhan 166,425 unit. Di pihak swasta,
Siap 9,783 unit, Bina 50,847 unit, Rancang 42,459 unit, jumlah 103,089 unit. Tenggara dera saya, so baca statistik. Di peringkat negeri pula, sehingga 30 Jun 2023, sebanyak 36,689 unit telah siap dibina, 49,514 dalam peringkat pembinaan dan 80,222 unit dalam perancangan. Ini menjadikan keseluruhan unit RMM yang sedang dilaksanakan di peringkat negeri sebanyak 166,425 unit. Pecahan mengikut negeri adalah seperti berikut. Johor siap 6,980, Bina 3,269, Rancang 11,470, total 21,719 unit. Kedah 160 siap, Bina kosong, Rancang 996, jumlah 1,156. Kelantan siap 78, Bina 393, Rancang 790, jumlah 1,261. Melaka 6,215 siap, Bina 11,924, Rancang 9,781, jumlah 27,920. Negeri Sembilan siap 5,167, Bina 1,581, Rancang 5,449, jumlah 12,197 unit. Pahang siap 1,726, Bina 3,645, Rancang 3,019, total 8,390. Perak 1,271 siap, Bina 5,378, Rancang 2,841, jumlah 9,490 unit. Perlis siap 279, Bina kosong, Rancang 1,545, total 1,824. Pulau Pinang siap 748 unit, Bina 1,905, Rancang 12,966, jumlah 15,619. Sabah siap 88, Bina 250, Rancang 1,985, jumlah 2,323. Sarawak siap 152, Bina 370, Rancang 1,027, jumlah 1,549. Selangor siap 12,915, Bina 19,119, Rancang 27,313, jumlah yang paling tinggi iaitu 59,347. Terengganu siap 910, Bina 1,680, Rancang 1,040, jumlah 3,630. Jadi secara ringkasannya siap tadi keseluruhannya 36,689, Bina 49,514, Rancang 80,222, jumlah 166,425. Seperti yang dimaklumkan, agensi penyedia perumahan terdiri daripada pelbagai peringkat, iaitu di peringkat persekutuan, negeri dan swasta. Untuk makluman, Puan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat, terdapat 16 agensi penyedia perumahan di peringkat persekutuan di bawah 6 kementerian termasuk Jabatan Perdana Menteri. Agensi penyedia perumahan menggunakan pelbagai sumber peruntukan iaitu sama ada peruntukan pembangunan atau peruntukan agensi. Selain itu, lokasi termasuk jenis tanah, perincian dan jenis perumahan juga berbeza bergantung kepada dasar dan keperluan golongan sasaran penyedia perumahan. Dalam konteks KPKT, selain program perumahan rakyat ataupun ringkasannya PPR, agensi penyedia perumahan yang lain adalah Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan Perbadanan Prima Malaysia Prima. SPNB membangunkan Rumah Mesra Rakyat yang lebih dikenali sebagai RMR menggunakan peruntukan pembangunan persekutuan.
di bawah RMK 12, kos keseluruhan program RMR ini yang diluluskan adalah sebanyak 1.501 bilion atau lebih tepat 1,501,889,900. Bagi program RMR, ia dibangunkan di atas tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga yang diberi kebenaran. Bagi kediaman SPMB pula, di mana sasaran pembeli adalah golongan M40, SPMB seperti juga Prima menggunakan peruntukan di bawah portfolio masing-masing. Berhubung persoalan yang berhormat mengenai senarai projek rumah mampu milik yang telah diluluskan di Parlimen Tenggara, ketika ini terdapat 3 program di bawah KPKT di Parlimen Tenggara, iaitu pertama, Program Perumahan Rakyat PPR. Terdapat 1 projek PPR sedang dalam pembinaan, iaitu PPR Bandar Tenggara yang merangkumi 400 unit dengan anggaran kos bernilai RM82.986 juta. Kedua, Rumah Mesra Rakyat RMR. Di bawah program RMR terdapat 758 unit RMR telah siap dibina di Parlimen Tenggara dan 4 unit dalam pembinaan melibatkan kos sebanyak RM57.15 juta. Kos ini adalah termasuk subsidi sebanyak RM20,000 bagi setiap unit yang ditanggung oleh kerajaan. Ketiga, Prima mempunyai 1 projek iaitu Residensi Kota Tinggi yang terdiri daripada 625 unit rumah teres dan telah pun siap dibina. Selaras dengan Matlamat Dasar Perumahan Negara, untuk menyediakan perumahan yang inklusif, berkualiti, mampu dimiliki dan berdaya huni, kerajaan sentiasa memberi komitmen yang berterusan dalam penyediaan perumahan mampu milik tanpa mengira secara sewaan atau pemilikan. Justru, bagi memastikan rakyat akan sentiasa mempunyai perlindungan selaras dengan konsep Shelter for All dengan izin, KPKT akan meneruskan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk meningkatkan akses rakyat kepada perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya persilakan Yang Berhormat Tenggara untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Isu asas masalah rumah mampu milik ialah ketidakselarasan di antara permintaan dan penawaran. Di dalam keadaan penawaran berlebihan, tiada tindakan untuk memperlahankan permintaan itu menyebabkan ia menjadi lambakan. Walaupun berlaku lambakan rumah, harga rumah tetap tidak turun yang menjadi punca masalah harga rumah mampu milik inilah. Berdasarkan data dari Pusat Maklumat Harta Tanah Negara NAFIC, purata harga rumah pada 2010 ialah RM218,000 dan meningkat kepada RM450,000 tahun 2022, iaitu peningkatan sebanyak 106%. Soalannya, adakah terdapat sebarang perancangan daripada pihak kementerian bagi menetapkan harga siling rumah di Malaysia mengikut kategori dilaksanakan sebagai langkah untuk menyelaraskan kembali masalah harga rumah supaya ia sesuai dengan permintaan dan penawaran? Sekiranya tidak, apakah langkah yang bakal diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan lebih ramai rakyat, terutama dalam kalangan B40, mampu memiliki rumah mereka sendiri? Terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Tenggara. Kebetulan juga saya telah menjawab dalam Dewan Rakyat pagi tadi berkaitan dengan perumahan yang tidak terjual atau yang dikenali sebagai overhang. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, isu ketidaksepadanan itu antara merupakan faktor utama, iaitu antara penawaran dan juga permintaan. Bagi permintaan ataupun pertanyaan daripada Yang Berhormat sebentar tadi, buat masa ini kerajaan tidak bercadang untuk menetapkan harga shilling bagi perumahan secara dasarnya. Tetapi dalam di bawah dasar perumahan negara kita juga, kita ada dasar perumahan rumah mampu milik. Jadi di situ sememangnya ada ketetapan yang mana kerajaan menetapkan bahawa harga rumah mampu milik adalah pada paras RM300,000. Namun ini juga bergantung kepada pelaksanaan ataupun ketetapan oleh kerajaan negeri. Jadi sememangnya ada beberapa negeri
yang menetapkan paras harga rumah mampu milik itu lebih rendah mengikut lokaliti mereka. Berkaitan dengan bila berlaku peningkatan, satu lagi sudut adalah untuk memahami daripada konteks penawaran. Di bawah dari segi kos yang perlu ditanggung oleh industri, di Dewan tadi saya jawab 3, cuma di sini sebab soalan yang berhormat lebih spesifik, saya cuba perincikan lagi. Berdasarkan maklum balas daripada pihak dalam industri dan juga daripada industri penyelidikan, institusi penyelidikan, adalah didapati harga rumah ini banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya lokasi rumah, soal lokasi sama ada strategik dan sebagainya, kos pembinaan rumah, kos infrastruktur, kos tanah, kos pematuhan ataupun dengan izin compliance cost serta keuntungan pemaju. Jadi selain daripada soal dasar rumah mampu milik dalam menetapkan kriteria harga rumah mampu milik, ketika ini KPKT sedang melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperoleh daripada tinjauan laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019. Seperti mana yang berhormat sebut tadi, satu sudut tadi dalam soal penawaran iaitu harga rumah yang dijual. Tetapi satu lagi faktor dari segi nak menetapkan harga rumah mampu milik ini yang diguna pakai di peringkat antarabangsa adalah berdasarkan pendapatan rakyat melalui kaedah gandaan median ataupun median multiple. Di sini sebab itu dari segi pemetaan sudah pasti berbeza dengan lokaliti juga pendapatan rakyat itu berbeza. Contohnya YB Kepong ataupun kawasan di wilayah persekutuan dan juga mungkin di kota tinggi harganya berbeza. Yang saya sebut dalam Dewan tadi sebagai contoh berdasarkan median ini, kalau di Alor-Star sebagai contoh, harga rumah mampu milik itu sekitar 170-180 ribu. Tetapi di Shah Alam mencecah 340 ribu. Melangkaui even dasar penetapan harga 300 ribu ringgit bagi rumah mampu milik. Seterusnya, ketiga adalah kerajaan ketika ini sememangnya tengah ataupun menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian kebolehlassanaan ataupun feasibility study bagi sebelum mereka memulakan sebarang pemajuan supaya tidak berlaku hartanah yang tidak terjual. Kerana kalau dirujuk, kalau yang berhormat rujuk lagi data daripada NAPIK, sebenarnya rumah yang tidak terjual itu across the board. Ada rumah yang di bawah RM300,000 juga yang tidak terjual, walaupun hakikatnya majoriti itu rumah lebih RM300,000 yang lebih banyak overhang. Tapi I think about 25% itu masih sebenarnya rumah mampu milik tapi juga menghadapi cabaran untuk dijual. Dan seterusnya adalah untuk inisiatif tempoh jangka masa panjang adalah KPKT sedang membangunkan sistem analitis data raya ataupun big data analytics sebagai satu repository, sebagai sumber rujukan pelbagai pihak berkepentingan dalam sektor perumahan. Yang mana saya sebut juga dalam Dewan Utama bahawa data yang ada di bawah KPKT ini dari segi keseluruhan industri selepas kita buat mapping, selepas kita tengok dari segi framework yang ada, sebenarnya ada sekitar hanya dalam 29%. Selebihnya itu terletak dalam industri. Contohnya, maklumat itu berada dengan pihak perbankan, yang mana maklumat itu tidak berada di bawah kementerian. Jadi selebihnya about 64% bila kita buat mapping ini semuanya di pihak luaran. Maka sebab itu kita perlu bina big data analytics ni supaya sebelum kerajaan, terutamanya di peringkat kerajaan tempatan sebagai contoh, menentukan kelulusan dari segi pemajuan dan sebagainya, perlu juga berpandukan data, dan ini antara hasrat yang kita cuba tonjolkan. Cuma bagi menjawab soalan yang berhormat dari soal pemilikan ataupun membantu rakyat ketika ini, terutamanya di kalangan pembeli, kerajaan sememangnya menumpukan kepada skim jaminan kredit perumahan yang dipanggil sebagai SJKP. Jadi syarat ataupun kelayakan ini kita memang sehingga RM500,000, dan skim jaminan ini juga
rangkumi bukan sekadar harga rumah tetapi juga pertimbangan soal MRTA iaitu Mortgage Reducing Term Assurance ataupun MRTT untuk takaful. Ini untuk soal jaminan tempoh pengurangan gadai janji atau takaful gadai janji. Dan untuk makluman, yang ini hanyalah terhad kepada rumah pertama, tetapi ianya tidak terhad kepada perumahan baharu semata-mata. Ini juga boleh digunakan untuk pasaran sedia ada ataupun subsale. Selebihnya saya rasa itu cukup menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Puan Yang di-Pertua.